Tata cara pelaksanaan pilihan raya kampus PRK di Universiti Awam perlu disemak semula bagi Universiti Utara Malaysia UUM tiada sebarang halangan membenarkan mahasiswa. Saya fikir kita tidak ada masalah sebetulnya kalau kerajaan meminta kita melakukan demikian. Pimpin pun telah membuat mahasiswa. Di tengah gemuruh ilmu dan semangat pembelajaran, ada satu peristiwa yang menjadikan kampus bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga medan pertempuran idea dan impian. Dalam dokumentari ini, kita akan menjelajahi pilihan raya kampus di Universiti Utara Malaysia mengenai sebuah arena demokrasi yang melibatkan mahasiswa dalam memilih dan menentukan barisan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar buat mereka. Pilihan raya kampus bukan sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga merupakan wadah bagi suara mahasiswa untuk didengar. Sebagai institusi demokrasi di mana setiap suara dihargai, universiti adalah tempat untuk memupuk kepimpinan dan penyatuan. Majlis Perwakilan Pelajar merupakan badan tertinggi pengurusan pelajar di UUM di mana ahli-ahli majlis akan dipilih melalui pilihan raya demokratik. Sebagai bukti prinsip demokrasi, ahli-ahli majlis dipilih melalui proses pilihan raya yang kukuh yang berkhidmat sebagai saluran utama untuk menyampaikan pelbagai perspektif pelajar. Naib Chancellor berkata, pilihan raya kampus merupakan salah satu acara yang penting di UUM bagi memilih Majlis Perwakilan Pelajar dari kalangan pelajar. Pilihan raya kampus UUM sesi 2023-2024 kali ini dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar berbanding sebelum ini diurus oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Pihak universiti juga telah mengadakan majlis penyampaian watikah pelantikan kepada Jawatankuasa Pilihan Raya Kampus UUM atau dikenali sebagai Campus Election Committee. KCEC atau lebih dikenali sebagai Campus Election Committee ataupun nama bahasa Melayunya Jawatankuasa Pilihan Raya Kampus merupakan satu badan ditubuhkan untuk menjadi wakil kepada pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar untuk tahun 2023 dan 2024. Dan untuk kali ini CEC akan menawarkan sebanyak 44 kursi, 10 umum dan 34 adalah kursi college. Daripada segi rapat umum ni, kita orang akan ronda-ronda setiap rapat umum yang ada untuk pastikan tak ada sebarang perbalahan ataupun masalah yang tercetus lah. Sekarang ni memang ada garis panduan yang mana dia orang tak boleh berkempen melalui secara brutal, which mean kotorkan parti lain ataupun buat status atau apa-apa yang mentionkan parti lain ataupun memburukkan nama parti lain lah. Okey, untuk garis panduan memang kita orang tak keluarkan kepada setiap calon, tapi dia orang boleh rujuk ke laman Instagram kita orang, which mean cec.uum. Di situ terdapat beberapa garis panduan yang telah diletakkan. Antara salah satunya dia orang ada sepatutnya menghantar borang setiap kali untuk berkempen. Untuk garis panduan kali ini kita orang telah membaharui peraturan-peraturan dari segi tata cara, tata kelola dan juga tata tertib untuk setiap calon. Contoh tempat yang boleh macam kita tengok sekarang V-Mall, and then kita dapat lihat sebelum-sebelum ni dekat DKG, kelas-kelas, which mean dalam kelas pun kita orang boleh buat atas keizinan pensyarah tu sendiri, and then setiap inasis pun dia orang boleh buat, tetapi untuk kawasan larangan dalam blok inasis tak boleh, and then untuk setiap kawasan-kawasan PTJ pun tak boleh, which mean penguat kuasa tanggungjawab universiti. Contoh PTJ ni macam library, tempat USIS, balai chancellery, kawasan chancellery, dan tempat-tempat tu pun diorang tak boleh gantung sebarang poster ataupun banner-banner muka calon-calonnya. Sesi yang lepas saya menjadi MPP school, so saya ada pengalaman sekolah. Sangat beza dengan umum sebab sekarang saya calon untuk bertanding bawah umum. Bezanya adalah kalau school, saya berada di school, saya hanyalah dapat undian daripada school sahaja, tak ramai, tak se-pressure umum. Umum dia kena dapatkan undian daripada 20,000 pelajar satu UM. Agak struggle, kena cari macam-macam usaha lah, effort kena dapatkan lah, promosi kena kuat berbanding dengan school. School ni nak kata susah pun tak susah macam umum sangat-sangat susah. Tapi dari segi job scope kalau job scope bahagian school, undian dia kita rasa macam dia punya audience tak ramai.
Tapi bagi saya job scope agak berat sebab dia pegang 2 portfolio, which is satu school, satu lagi dia kena pegang portfolio sebagai eksekutif ataupun dia dapat majlis tertinggi. Tapi school tak boleh dapat 4 jawatan kuasa AUKU, which is YDP, NYDP, Setiausaha Agung dan Bendahari Kehormat. Dia hanyalah bawah daripada itu saja. Contohnya TNYDP ataupun SU Korporat, SU Pentadbiran dan sebagainya. Kalau macam umum, contoh saya nak eksekutif saja. So hanya eksekutif saja, satu portfolio saja. Kalau saya nak, contohlah saya nak majlis tertinggi MT, masih satu jawatan saja, satu portfolio. So bagi saya umum job scope tak seberat macam school. School berat, dia pegang 2 portfolio. Cuma walaupun umum rasa tak banyak sangat pun still berat juga. Itu pendapat saya lah. Okay. Bagaimanapun, sehingga kini, 2 kerusi Pusat Pengajian telah menang tanpa bertanding, iaitu calon dari Pusat Pengajian Akademik Golf Nasional dan calon dari Pusat Pengajian Undang-Undang. Petugas yang telah dilantik ini berperanan sebagai penghubung antara pelajar dan universiti agar diberi keseimbangan kedua-dua pihak. Kementerian Pengajian Tinggi telah membuat keputusan agar tata cara pelaksanaan pilihan raya kampus berdasarkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 disemak semula bagi memberi laluan kepada pelajar untuk mengurus PRK dengan telus dan bebas. Tanpa diganggu oleh pihak pentadbir. Jadi pilihan raya kampus akan dilakukan oleh pelajar dan mereka akan menguruskannya. Pelaksanaan ini menunjukkan pengurusan HEP berjaya realisasikan aspirasi KPT untuk memperkasakan mahasiswa holistik. Dari penting yang setiap mahasiswa perlu cakna mengenai pilihan raya kampus ini adalah bermulanya daripada 2 hari bulan 1 di mana hari penamaan calon telah dilakukan. Dan bermulanya daripada pengumuman tersebut, tempoh berkempen pun telah bermula dan hinggalah 8 hari bulan, iaitu sehari sebelum pilihan raya kampus, iaitu hari pengundian akan dijalankan. Jadi pada waktu tempoh berkempen atau rapat umum inilah para pelajar dapat mengenali dan mengetahui manifesto para calon, di mana para calon akan membuat rapat umum untuk menjelaskan apa yang mereka ingin bawa untuk UUM. 9 hari bulan Januari anda dapat memilih wakil pelajar yang anda rasa berbawa itu dengan membuat pengundian. Pengundian boleh dilakukan di laman web e-vote, di mana link untuk pengundian tersebut akan kami sebarkan pada masa yang terdekat. Dalam pada itu, GPRK telah menetapkan tarikh pembelian borang pencalonan bermula 26 Disember 2023 sehingga 28 Disember 2023. Tempoh semakan dan pengesahan pencalonan pula akan dibuat bermula 26 Disember 2023 hingga 1 Januari 2024. Dengan pengumuman tarikh PRK tersebut, MPP sesi 22-23 serta-merta dibubarkan dan pada 26 Disember 2023 bermulanya universiti berhak melantik caretaker untuk menjalankan peranan MPP sehingga barisan kepimpinan baru dilantik. 3 aspek utama iaitu mengenai kesihatan para pelajar di Universiti Utara Malaysia, iaitu kami ada mengadakan perlawanan bola sepak antara tim perubahan dengan tim Universiti Utara Malaysia untuk bersukan bersama-sama, dan juga kita juga ada melakukan Zumba with perubahan. 100 lebih orang yang menyertai mencegahkan badan kerana kita mengamalkan gaya hidup sihat. Yang kedua, kami dari segi kebajikan para pelajar menyediakan sarapan di tempat-tempat tertentu di UUM, dan juga ketiga iaitu dari segi aspek kesihatan mental para pelajar, yang mana kami telah membuat curhat with perubahan, yang mana para pelajar boleh meluahkan segala isi hati melalui penulisan. Dan last kali kami ada ngopi with perubahan, yang mana kami bagi kopi secara percuma kepada setiap pelajar yang membuat aktiviti di kawasan Perpustakaan Sultanah Bahiyah di Universiti Utara Malaysia. Banyak sangat positif bagi saya. Salah satu inisiatif yang kami buat adalah the basic bagi saya, personal touch. Kami memang akan turun padang daripada kafe ke kafe memberi poster lah, flyers yang mengandungi manifesto kami. Terangkan dekat pelajar apa yang kami nak perjuangkan, apa yang kami nak bawa
manifesto ke hadapan, apa yang kurangnya, tanya dengan diorang, apa kurangnya UUM, apa kurangnya yang ini dan itu, apa yang perlu kami tambah lagi dan sebagainya. Jadi dapat dengar keluhan, dapat dengar suara-suara student tu lah, dapatlah positif sebab diorang rasa dihargai, rasa diambil berat. Kalau yang keduanya, like santuni siswa, contohnya sarapan pagi, bukan tak bermaksud santuni siswa hanya bagi makanan, bertegur sapa. Banyak sudah bagi feedback yang macam walaupun hanya sekadar senyum saja, student dah rasa bagusnya personality dia. Sebab kalau seorang pemimpin tak semestinya dibuat terhad macam-macam, jadi diri sendiri, itu yang penting. So orang akan nampak lah benda tu. Dan terakhirnya saya rasa macam forum, dia membuka ruang kepada orang lain mendengar apa yang sesuatu parti tu cuba untuk sampaikan, visi-misi yang lebih jelas untuk student. Sebab masa sepanjang pilihan raya kampus ni akan macam-macam lah kita dengar, fitnah dan sebagainya. Forum lah tempat ataupun platform yang kita boleh dengar daripada diorang sendiri, direct to the point. Dalam forum mesti ada Q&A session daripada partisipan, daripada student. Diorang akan jawab. Dapat juga banyak feedback lah. Dan hari ni kita orang mega convoy ramai-ramai daripada Kaci sampailah checkpoint last sekali kalau dan kami pun ada buat santuni dan juga rapat umum. Convoy kita akan start dengan cari kereta dululah. Paling penting sekali kena ada kereta besar, kena ada, kalau kata convoy kena ada marshal, kena ada media. So media by motor pun ada, by kereta pun ada. Startnya daripada pukul lepas maghrib tadi tu dekat Kaci. Dan kita orang pun gerak terus lah lepas maghrib. Dan estimate habis dalam pukul 9 ataupun pukul 10 macam tu lah. Bukan hanya yang mewakili parti, terdapat juga bakal pemimpin pelajar yang memilih untuk menjadi calon bebas. Hasil dari temu bual ini antara sebab mengapa sesetengah calon pilihan raya kampus kali ini memilih untuk menjadi calon bebas dan mengambil keputusan untuk berjuang sendiri. Cuma diorang parti-parti ni diorang terhad, kena ikut diorang bercakap, and then kena buat apa yang diorang suruh. Kadang pun manifesto ni semua diorang yang kawal. And disebabkan I nak jadi APP, kenapa? Untuk mahasiswa, right? So I nak tegakkan apa yang I percaya I boleh buat. Kalau I jadi parti bebas, I senang gerak ke sana ke sini. Cuma yang kurangnya ialah dana lah, sponsorship, which is bila korang boleh nampak yang tak ada poster I dekat mana-mana. Poster I dah just letak dekat DKJ, dekat bus stop. Itu pun kita orang yang sendiri buat. I dengan my kawan-kawan lah. Diorang ni pun voluntarily buat untuk I. And macam mana diorang punya proses First of all, you kena ada CGPA yang tinggi untuk masuk bertanding. Kena ada manifesto. Before you dah buat manifesto ni, cari orang UUM management. Kalau buat macam ni, boleh tak? You kena tanya diorang dulu, baru you kena utarakan you punya manifesto. After that, you kena ambil borang, beli borang, cari pencadang dan penyokong. Dan korang akan berkempen lah seperti sekarang ni, I tengah berkempen. After that, tengoklah kalau you dapat undi ke tak. Calon-calon yang mendapat undian tertinggi untuk naik ke atas pentas. Untuk undi mana-mana calon yang sesuai, untuk tengok manifesto tu dia memenuhi benda dan kebajikan pelajar ataupun tak. Kadang-kadang manifesto yang dibuat oleh calon-calon ni ada yang tak masuk akal sebenarnya. Kebanyakan dah dibuat oleh calon-calon yang terdahulu. Tak mudi nanti mula dia bunyi kat belakang kan. Saya penting kita kena undi berdasarkan manifesto dengan kelayakan dia patulah. Jangan undi ikut rupa. Sebenarnya saya tak tahu apa kata ada yang pilihan raya ni, tapi macam terkejut sikit lah. Saya okey kalau macam nak buat perbaharuan ni. Saya rasa ada, sebab tadi pun ada calon dari SOG keluarkan lah pasal kat SOG ni tak ada water cooler kan, macam yang SBM 4 year punya event kan. Ada harapan macam tu lah. Dalam mengakhiri dokumentari ini, kita menyedari bahawa pilihan raya bukan hanya tentang memilih wakil, tetapi juga suatu perjalanan demokratik yang melibatkan setiap lapisan masyarakat. Suara pelajar adalah kekuatan yang mampu membentuk masa depan sesebuah universiti. Pilihan raya kampus bukan hanya tentang siapa pemenang dan siapa yang kalah. Ia adalah perhimpunan pelbagai suara dan idea, di mana kepelbagaian itulah yang menjadi sumber kekuatan. Bersama-sama membentuk masa depan universiti dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih baik.